Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua tahun 4, saya perkenalkan diri saya Ustaz Aizat ataupun Cikgu Aizat. Ada yang dah kenal saya, ada yang dah belum kenal saya. Saya akan mengajar awak subjek reka bentuk dan teknologi untuk tahun 4 bagi bila dalam masa PKP ni ataupun belajar secara PDPR ni, saya akan sambung mengajar awak untuk subjek RBT. Okey, hari ni kita belajar secara PDPR online macam biasa, tapi kali ni saya buat video untuk awak. Okey, awak boleh saksikan video yang saya telah buat ini. Okey, jadi hari ni kita boleh tengok, kita boleh masuk pada unit 2 adalah pengenalan kepada reka bentuk. Okey, reka bentuk ada banyak macam-macam jenis reka bentuk. Dekat sini kat gambar kartun ni ada satu dialog, dia kata Arif, semua objek di atas meja ni punya reka bentuk yang pelbagai. Jadi dekat atas meja ni ada makanan. Jadi makanan ni ada bentuk-bentuk masing-masing, bentuk-bentuk dia tersendiri. Contoh kuih ni bentuk petak, ada kuih ni bentuk segitiga. Kalau awak tengok muka surat 16, apakah itu reka bentuk? Reka bentuk bermaksud corak atau bentuk suatu produk yang direka. Contohnya baju, benda-benda yang di sekeliling awak. Ada gelas. Gelas ada bentuk yang silinder, bentuk yang tegak, tinggi. Ada bentuk yang rendah je, dia lebar. Jadi macam-macam bentuk, macam-macam reka bentuk. Okey, buka muka surat 17. Dekat sini, pentingnya reka bentuk. Reka bentuk ni pun ada kepentingan dia masing-masing. Yang pertama adalah memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Jadi, contoh dia ni, beg duit. Contoh dia beg sekolah. Dia ada kepentingan masing-masing. Memenuhi keperluan. Apa keperluan kita untuk kita buat beg tu? Apa kehendak kita? Jadi kalau kita reka beg, contohnya beg sekolah ni besar untuk meletakkan buku-buku. Kalau beg duit ni, perlu tak kita nak buat reka bentuk dia besar-besar? Duit kecil je. Kalau kita letak dalam tu, jadi ruang dia membazir, ruang yang besar. Kita buat bentuk dia kecil sikit. Jadi dekat situ, penting dia adalah keperluan dan kehendak kita. Okey, seterusnya adalah membantu kerja dan memudahkan urusan harian kita. Contoh dia dekat sini gambar dia cerik. Kenapa cerik ni ada pemegang dia dekat atas? Kenapa bentuk dia bentuk bulat dan semi spira dekat situ? Dan hujung dia ada muncul macam bentuk kon ni tajam untuk mengeluarkan air. Kenapa dia buat bentuk macam tu? Jadi dia membantu kerja kita dan memudahkan urusan kita. Kalau cerik ni tak ada tempat pemegang, macam mana awak nak angkat? Kalau cerik ni bentuk petak ataupun bentuk segitiga ke, bentuk yang pelik-pelik, jadi menyusahkan kita. Tak adalah dia menjadikan memudahkan urusan kita. Okey, kita tengok muka surat 18. Dekat sini ada gambar kereta api dan monorail. Monorail ataupun LRT ke yang sekarang ni yang canggih-canggih. Kenapa dia buat bentuk panjang, macam bentuk segi 4 panjang. Depan dia buat bentuk aerodinamik, bentuk tajam. Kenapa dia buat bentuk macam tu? Jadi bentuk macam ni adalah untuk membelah angin, untuk mencipta kereta yang laju. Macam awak tengok kereta Ferrari, kenapa dia rendah? Kenapa bentuk kereta tu tajam? Jadi untuk mencipta kelajuan pada suatu kereta sebab dia nak belah angin. Dekat situ menjimatkan masa. Lebih laju dia bergerak, jimatlah masa dia. Kalau dia buat bentuk petak ke, bentuk bulat ke, jadi tak sesuai dan dia akan contohnya jadi benda tu, bentuk tu dia akan membuatkan berat ke, jadi susah dan tidak menjimatkan masa. Seterusnya, memberikan pelbagai pilihan mengikut citarasa, kemampuan dan gaya hidup. Kenapa dia reka bentuk kasut-kasut ni macam ni? Ni kasut sukan, ni kasut orang perempuan. Kenapa dia cipta kasut orang perempuan ada tumit tinggi? Kenapa tak diciptakan untuk lelaki? Jadi dekat situ, dia ada citarasa dia. Citarasa perempuan macam mana? Jadi mengikut harga juga. Kenapa dia cipta kasut macam ni murah, kasut macam ni mahal, dan mengikut gaya hidup kita sendiri. Jadi kenapa awak nak tahu kenapa dia ada heels ataupun tumit tinggi untuk kasut perempuan? Jadi kebanyakan orang-orang perempuan ni ketinggian dia tidak terlalu tinggi sebab dia orang-orang perempuan ni rendah sikit. Jadi sebab tu dia ciptakan heels, nak bagi tinggi sikit
orang tu nak bagi cantik. Jadi itulah dia reka cipta bentuk kasut tu macam tu. Itu adalah kepentingan reka bentuk. Okey, seterusnya adalah kerjaya pilihan muka surat 19. Kerjaya pilihan saya. Jadi apakah kerjaya yang boleh dikaitkan dengan reka bentuk? Okey, yang pertama adalah pereka grafik. Pereka grafik ni apa dia? Pereka grafik ni adalah mencipta iklan, mencipta buku ni. Nampak ni bentuk-bentuk yang dia nak cipta macam-macam. Seterusnya adalah chef. Apa chef berkait dengan reka bentuk? Chef juga ada idea ataupun untuk mempersembahkan dia punya makanan kepada pelanggan. Macam mana dia nak hias dia punya pinggan ataupun makanan tu untuk disediakan kepada pelanggan-pelanggan dia. Okay, seterusnya adalah pereka fashion. Pereka fashion juga bermain dengan reka-reka bentuk. Dia nak reka langsir ke, dia nak reka baju Melayu, baju kurung, macam-macam jenis bentuk dia kan reka. Seterusnya adalah juru animasi. Juru animasi ni apa dia? Juru animasi ni dia nak cipta ataupun menyediakan bahan animasi, contohnya kartun-kartun Bobo Boy, kartun Upin dan Ipin, Ejen Ali dan banyak lagi. Kartun-kartun jadi ini animasi. Satu gambar yang bergerak. Okey, seterusnya arkitek. Arkitek ni popular. Arkitek ni adalah dia mereka ataupun melukis ataupun plan sesuatu benda ataupun bangunan yang dan mulanya dia akan melukis ataupun melakar. Itu adalah arkitek. Jadi, kawan-kawan, apakah kerjaya pilihan awak? Apa yang awak nak ceburi kalau awak mahir ataupun minat dalam sesuatu reka bentuk tu. Okey, seterusnya muka surat 20, apresiasi reka bentuk. Apa itu apresiasi reka bentuk? Apresiasi ni dia ambil pada ayat appreciation bahasa Inggeris atau maksud dia menghargai suatu reka bentuk tu sendiri. Jadi kakak sebelah kiri ni kata saya minum dengan mudah kerana mulut botol ni lebih besar. Rupanya penutup botol dia lebih besar jadi mudah untuk dia minum. Yang kakak sebelah kanan ni cakap saya hanya menyedut air dan tidak perlu membuka penutup botol. Dia punya lagi canggih. Dia boleh menyedut saja sebab ada straw dalam botol ni. Jadi dalam sesuatu bentuk botol tu, reka bentuk botol tu kita boleh menghargai dengan menggunakan dengan mudah cara-cara dia. Contohnya beg. Botol yang ada beg ni mudah untuk dibawa. Kalau yang macam ada straw ni kita mudah untuk gunakan. Macam-macam jenis reka bentuk kita boleh hargai. Okey, ini adalah elemen dalam reka bentuk. Apa dia elemen? Atau elemen tu adalah erti kata lain adalah ciri-ciri. Yang pertama elemen dia garisan. Terdapat pelbagai jenis garisan yang mempunyai fungsi tersendiri. Setiap garisan tu ada fungsi dia. Dalam reka bentuk yang pertama ciri dia mesti ada garisan. Seterusnya adalah rupa. Rupa merupakan permukaan yang mempunyai garisan luar sebagai sepadan. Okey, garisan luar ni ada macam ni. Ni bentuk bangunan ni kat luar dia ada garisan. Contoh yang ni adalah yang pertama rupa geometri. Geometri ni adalah rupa yang ada sesuatu bentuk yang spesifik. Ada dia punya sudut, ada dia punya bucu apa semua. Itu adalah rupa geometri. Contoh dia adalah segitiga, bulat ataupun petak, silinder. Itu bentuk-bentuk geometri. Kalau rupa organik pula ni bentuk daun, gunung ke, manusia ke, langit ke, rupa-rupa yang tak ada ciri-ciri dia tersendiri. Okey, seterusnya adalah bentuk. Bentuk yang diberi, bentuk ni adalah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan lebih daripada satu permukaan. Okey, bila ada satu benda, dia ada isi padu, ada ruang di dalam dan lebih pada satu permukaan, itu dipanggil bentuk sesuatu benda itu sendiri. Ini adalah contoh dia, teko ataupun jak. Okey, tekstur pula. Tekstur adalah objek yang kita boleh tengok, kita boleh lihat ataupun kita boleh sentuh dia. Kalau awak nak tahu sesuatu tekstur macam tekstur kerusi kan, awak pegang ada span ke? Ada span jadi dia lembut. Lepas tu permukaan dia kasar. Itu contoh-contoh tekstur. Kasar, licin, kesat, halus, lembut dan berkilat. Kalau tengok lantai, licin tak, berkilat tak, itu adalah tekstur yang awak boleh rasa dan lihat. Okey, seterusnya adalah saiz. Kalau awak tengok gambar kat sini, saiz bola lebih besar daripada bola tenis. Bola sepak lebih besar daripada bola tenis. Itu adalah elemen-elemen yang dalam reka bentuk. Okey.
Okey, kita dekat sini saya nak menerangkan bagaimana awak untuk menyalin nota daripada slide yang saya telah buat ni, saya sediakan. Okey, ini adalah rupa buku teks awak reka bentuk teknologi tahun 4. Isi kandungan, awak dah belajar keseluruhan bengkel, itu adalah perkara asas saja. Dan kita telah hari ni kita belajar unit 2 pengenalan kepada reka bentuk. Okey, awak boleh rujuk buku teks yang tadi saya terangkan 15, muka surat 15 hingga 22. Okey, awak ambil buku tulis awak tulis hari dan tarikh, awak tulis maksud dia, pengenalan kepada reka bentuk. Awak salin yang ni warna biru ni, pengenalan kepada reka bentuk. Seterusnya, awak buat satu, apakah reka bentuk? Awak tulis nombor 1, reka bentuk bermaksud corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Lepas awak dah salin, apa dia maksud reka bentuk, awak boleh lukis contoh bentuk asas yang ada kat gambar ni. Ada bentuk kon, ada bentuk piramid, silinder, ada bentuk sfera, ada bentuk kuboid, ada bentuk cube. Okey, seterusnya ini adalah gambar saya berikan. Yang ni awak tak perlu lukis atau awak tak perlu print. Awak tengok saja contoh-contoh dia. Ini ada menara KLCC, menara condong, iglu, piramid. Dia ada pelbagai reka bentuk, pelbagai jenis reka bentuk. Okey, ini adalah kepentingan reka bentuk yang ada dalam buku teks awak. Saya nak mudahkan awak hanya salin apa dia. Saya keluarkan ada 4 kat situ, kepentingan reka bentuk. Awak salin 1, 2, 3, 4. Seterusnya, elemen dalam reka bentuk. Awak salin ini garisan, apa maksud dia, rupa apa maksud dia. Buat nombor 1 hingga sampai habis nombor 5. Selesai awak buat nota tu, awak buat latihan. Nombor 1 saja latihan, awak cari 5 gambar benda yang memberikan kepentingan melalui reka bentuknya. Contoh dia, beg, kapal terbang, kerusi dan banyak lagi lah. Awak boleh cari dekat internet. Awak boleh print, lepas tu gunting cantik-cantik, tampal dalam buku. Kalau awak tak boleh nak print, yang mana ada kelebihan melukis tu, awak boleh lukis cantik-cantik. Awak hanya cari 5 saja gambar tu. Tak kisahlah gambar apa pun, sebab segala benda ada rupa bentuk dan dia ada kepentingan masing-masing. Melalui reka bentuk tu ada kepentingan masing-masing. Jadi awak cari 5 gambar tu dan lukis ataupun print. Okey, itu saja. Okey, sekian saja untuk pembelajaran PDPR awak pada hari ini. Jika ada kekurangan ataupun pertanyaan, awak boleh WhatsApp personal saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.